Selamat petang, salam sejahtera. Isu hangat petang ini, memerangi COVID-19 tidak akan berjaya selagi keyakinan rakyat terhadap kerajaan tidak dipulihkan, kata Anwar. Berita sepenuhnya, jumlah kes positif COVID-19 yang dilaporkan telah menurun dari 9.020 pada 29 Mei kepada 4.949 pada 14 Jun 2021. Ini bermakna terdapat kesenjangan dari segi data sekiranya diambil kira kadar kes positif dengan kadar kematian dalam tempoh sama. Data umum ini tidak menggambarkan penurunan sebenar sebanyak 45% dalam laporan harian kes COVID-19. Penerusan penggunaan katil-katil ICU yang tinggi dan perebahan kes-kes COVID-19 yang parah menggambarkan virus ini sudah tersebar secara meluas dan kita sedang berhadapan dengan mutasi COVID-19 yang bertambah ganas. Pada 29 Mei lalu, sebanyak 126.480 ujian saringan telah dilakukan dan kadar pengujian telah meningkat sebanyak 166% dalam 15 hari kebelakang. Kadar kes harian telah meningkat 104% pada tempoh masa yang sama dan kadar kes positif hampir atau telah melebihi 7% pada minggu pertama bulan Jun. Sejak 29 Mei, jumlah kes harian telah menurun sebanyak 45% dan jumlah ujian saringan juga menurun 44%. Kadar kes positif telah meningkat 3 hari berturut-turut dan secara puratannya sebanyak 6,67% untuk 7 hari kebelakang. Di setengah negeri, kadar kes positif adalah setinggi 13%. Pengiraan matematik tahap rendah sudah memadai untuk merungkai kesenjangan ini. Jika semalam kita jalankan ujian saringan sebanyak 100.000, berkemungkinan besar jumlah harian kes COVID-19 akan melebihi paras 7.000 kes. Jika 150.000 ujian saringan, kadar kes positif akan mencapai 10.000 kes. Amat mudah untuk mengelabui pandangan umum terkait parahnya situasi pandemik di negara ini melalui data yang selektif dan tidak seimbang. Ia juga tidak mustahil untuk data ini dimanipulasi bagi menggambarkan virus itu sedang merebak pantas bagi mewajarkan langkah darurat. Namun, tidak cukup pantas untuk mengakui kelemahan mereka dan mengawal dan membendung wabak. Adakah jumlah harian melebihi 10.000 kes? Satu-satunya cara untuk mengenal pasti atau memastikannya adalah melalui penggunaan data dan sains. Jika kita perkaitkan ujian dan mengesan kes-kes baru, maka kita mampu untuk asingkan mereka, lakukan pengesanan kontak dan memberi dukungan perubatan kepada yang dijangkiti. Sebaliknya, jika kita pertingkatkan kadar ujian dan tidak mengesan kes-kes baru, maka logiklah untuk mengatakan penularan wabak ini sedang menurun. Ramai pakar perubatan telah membangkitkan persoalan ini, tetapi Kementerian Kesehatan tidak mempedulikannya. Malah jawaban yang diberikan paling tidak masuk akal. Jika kita tidak patuhi sains saat ini, dan itulah sikap kerajaan PN ini, maka pengorbanan rakyat Malaysia sepanjang tempoh PKP ini adalah sia-sia. Virus ini akan terus merempuh dan mengorbankan banyak nyawa. Warga yang miskin dan melarat akan terus menerima kesan besar dari wabak dan PKP. Juga dalam masa yang sama, yang kaya akan bertambah kaya, malah mungkin menerima manfaat daripada krisis ini. Ini sangat tidak adil dan ini adalah kesan langsung dari kebijakan kerajaan, PN dan juga peranan parlimen yang dilenyapkan. Pertimbangan politik dan nafsu serakah individu akan terus mempengaruhi strategi membendung wabak ini, dan ini adalah jalan kehancuran karena kesannya akan ditanggung rakyat dan ekonomi negara akan terus merudum. Harus ada perubahan tuntas dalam strategi membendung wabak. Salah satu cara untuk keluar dari pandemik ini adalah dengan bersandarkan kaedah saintifik, perkongsian data ketelusan dan kebertanggungjawaban. Kita tidak akan berjaya tanpa kekuatan rakyat. Ini hanya akan berlaku bila mana kepercayaan dan keyakinan antara rakyat dan kerajaan dapat dipulihkan. Ditulis oleh Anwar Ibrahim, 16 Jun 2021. Sekian isu hangat petang ini. Jangan lupa tekan butang subscribe dan kita jumpa lagi. Bye-bye.